Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Salam pertemuan dalam pertemuan Hayati Quran siri yang ke-341 bersama dengan saya Umar Aziz. Marilah sama-sama kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Ahlan-ahlan sahabat-sahabat yang berada di ruang komen, Zimahdon, Galid Sprit, Nolia Nazri, Habibah Abdul Aziz, Nasirun Ori, Fauzia Muhammad Yusuf, Zabariyah, Rozana, Salina Muhammad Noor, Anna Sukaimi, Nurazia Mukhtar, Safia Sapian, kemudian Kamiza Muhammad Amil, Hasmi Zurina Sya'ari, Norizan Ahmad, Ismail Sakri, Norahim Sharif, Jamalia Manab, Zuraida Siddiq, Hafizah Hassan, Laila Omar, Sofi Adam, Rani Idris dan juga sahabat-sahabat yang lain. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan, Kak Rahila Junil, Laila Umar, Muslimah Mahmud, Norizan Ahmad, Aminah Hitam, kemudian Aisyah Uthman serta sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih kepada yang mendoakan. Moga Allah anugerahkan doa yang sama kepada sahabat-sahabat dunia, bahkan afiah dunia dan akhirat. Dan juga terima kasih kepada semua yang melapangkan masa bersama. Terima kasih ramai yang kata jelas. Lalu pada pagi ini kita nak sambung daripada ayat yang kita tak sempat habis malam, sebab saya dapat panggilan daripada ibu saya. Lalu kita cuba habis hari ini. Kita berada pada muka surat 147. Surah yang ke-6 Al-An'am bermula daripada pertengahan ayat 145. Muka surat 147 surah Al-An'am, surah yang ke-6 bermula daripada pertengahan ayat 145. Namun daripada terjemahan kita akan baca daripada awal. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Lalu mohon jasa baik kepada yang mungkin baru join untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Maka firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-145 menerangkan bahawa tidaklah apa yang didakwa haram oleh masyarakat Mekah itu sebagai haram. Kerana Allah memerintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan sebenarnya yang haram adalah perkara-perkara yang berikut. Lalu firman Allah, "Qul," katakanlah wahai Muhammad. Kepada siapa? Kepada orang-orang musyrik Mekah, kepada orang Arab jahiliyah. Apakah yang patut baginda Nabi sampaikan? La ajidu, aku tidak mendapati, fima, pada apa-apa yang uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, muharraman, sesuatu yang diharamkan, ala ta'im, ke atas orang yang makan, yat'amuh, yang hendak makan. Lalu kita dah belajar kenapa Allah bawakan perkataan-perkataan ini. Kita telah belajar dan sebenarnya setiap suatu perkataan itu ada pengajaran-pengajarannya yang kita telah kongsikan semalam.
Lalu Nabi bersabda, daripada wahyu yang aku terima, apa yang kamu sebut ni aku tak dapati pun haram. Semuanya halal. Bahkan pada ayat 142, Allah siap suruh makan lagi. Suruh ambil manfaat. Kulu, makanlah kamu daripada apa yang Allah rezeki dan kurniakan. Dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Maka kemudian pada pertengahan ayat 145, adakah sahabat-sahabat dah jumpa pertengahan ayat 145? Pada pertengahan ayat 145, firman Allah Subhanahu wa taala, illa. Maka kata para ulama tafsir, bermula daripada illa, Allah sedang menjelaskan, Allah sedang menerangkan apakah yang Allah haramkan. Sebab kita tengah bercerita tentang halal dan haram daripada bermula ayat 136 lagi. Bagaimana Allah menceritakan kepada kita antara kesesatan orang Quraisy Mekah dan orang Arab Jahiliyah. Mereka suka mengharamkan sesuatu tanpa ada sebarang bukti. Maka Nabi diperintahkan untuk berkata, aku tak jumpa pun apa yang kamu kata haram itu haram. Kalaulah nak tahu benar-benar apakah benda yang Allah haramkan, maka firman Allah, illa, kecuali. Perkataan yang datang selepas illa, maka inilah perkara-perkara yang Allah haramkan. Maka firman Allah, illa, kecuali. Apakah maksud kecuali? Maksudnya, aku tidak mendapati bahawa sesuatu itu haram daripada wahyu yang aku terima. Kecuali, ya, benda-benda yang selepas kecuali ini adalah benda yang Allah haramkan. Apakah yang Allah haramkan? Firman Allah Subhanahu wa taala, ayyakuna maitah, an, bahawa, yakuna, adalah ia, maitah, bangkai. Lalu benda pertama yang Allah haramkan adalah bangkai. Maka bangkai tidak boleh dimakan. Sama ada pada waktu itu bangkai binatang yang boleh dimakan macam bangkai unta, bangkai lembu, kambing, haram, tak boleh dimakan. Apatah lagi bangkai binatang-binatang yang tak dibenarkan makan. Maka bangkai tak boleh makan. Yang kedua firman Allah, ataupun dama, darah, yang mana sifat darah itu adalah masfuha, darah yang mengalir. Maka perkara yang kedua yang Allah haramkan adalah darah yang mengalir. Masfuha ay masbuba, darah yang mengalir. Kenapa mesti disebut darah yang mengalir? Kerana di sisi masyarakat Arab, mereka panggil juga darah tihal dan juga kabid. Hati dan limpa mereka panggil itu sebagai darah juga. Tapi itu darah yang halal. Hati binatang itu adalah halal. Kenapa? Sebab dia bukan damam masfuha, dia bukan pada waktu itu darah yang mengalir. Tetapi darah yang pada waktu itu secara semula jadi adalah jamid, adalah pada waktu itu tidak mengalir. Maka firman Allah, perkara kedua yang pada waktu itu haram untuk dimakan adalah darah yang mengalir. Minum darah. Pada waktu itu makan darah. Ianya adalah perbuatan yang haram. Adapun makan hati binatang ataupun contohnya limpa ataupun organ yang pada waktu itu bukan darah mengalir, maka pada waktu itu tidak menjadi masalah. Maka yang kedua yang Allah haramkan adalah damam masfuha, darah yang mengalir. Nak membezakan dengan darah yang tak mengalir, seperti hati yang mana itu boleh dimakan. Yang ketiga, apakah yang Allah haramkan? Ataupun lahma, daging khinzir. Daging khinzir, maka Allah haramkan. Bahkan sebenarnya keseluruhan khinzir itu Allah haramkan. Maka di sini 3 dahulu, akan datang lagi 1 nanti kemudian. Lalu 3 benda ini Allah haramkan. Yang pertama tadi adalah bangkai, darah yang mengalir dan juga khinzir. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa innahu, fa terjemahannya adalah maka, inna terjemahannya adalah sesungguhnya, hu terjemahannya adalah nya.
fa innahu maka sesungguhnya. Lalu nya ni kembali kepada mana? Dia ada tempat kembali dhamir tadi, kata ganti nama. Sebahagian para ulama berpendapat maka sesungguhnya nya itu hanya kembali kepada khinzir. Maka firman Allah, fa innahu maka sesungguhnya khinzir itu rijsun adalah kotor. Apakah maksud kotor? Secara semula jadi fitrah manusia pada waktu itu tidak menyukainya. Sebab itu disebutkan di sini. Apakah pada waktu itu maksud daripada rijis? Maksudnya adalah tu'afuhu tiba'us salimah. Orang yang mana dia punya fitrah dia sejahtera. Fitrah semula jadinya pada waktu itu sejahtera, maka pada waktu itu dia tidak merasa selesa ataupun dia akan menganggap jijik ataupun kotor akan khinzir. Itu masuk rijsun. Maka yang pertama pandangan para ulama adalah fa innahu maka sesungguhnya nya itu kembali kepada khinzir sahaja. Maka firman Allah maka sesungguhnya khinzir itu adalah rijis, adalah pada waktu itu kotor. Setengah para ulama menyebut tidak. Maka sesungguhnya kembali kepada ketiga-tiga yang Allah sebutkan. Fa innahu maka sesungguhnya daripada bangkai, daripada darah yang mengalir, daripada khinzir, kesemua ini adalah rijis, kesemua ini adalah kotor, adalah jijik yang mana tak disukai secara semula jadi oleh fitrah manusia. Kemudian firman Allah, atau yang keempat. Apakah yang keempat? Au fisqa ataupun perbuatan fasik. Fasik maksudnya adalah melampaui batas. Firman Allah Subhanahu wa taala, au fisqa ataupun perbuatan yang melampaui batas. Apakah perbuatan yang melampaui batas? Allah terangkan, uhilla, iaitu haiwan yang disembelihkan. Uhilla diterjemahkan sebagai disembelih, haiwan yang disembelih. Terjemahan asal uhilla ianya datang daripada ihlal, daripada perkataan ihlal. Hamzah berbaris bawah, ha itu mati sukun, lam alif berbaris atas dan kemudian lam. Perkataan ihlal adalah selalunya memberi maksud adalah suara yang dikeluarkan ketika mana melihat anak bulan. Ketika mana melihat anak bulan, orang Arab pada waktu itu akan menjerit, akan mengeluarkan suara menandakan gembira. Tetapi kemudian harinya lebih digunakan untuk perkataan mengeluarkan suara, dan akhirnya digunakan untuk mengeluarkan suara ketika mana orang-orang Arab jahiliyah mereka buat korban, mereka buat sembelihan untuk berhala-berhala mereka. Lalu itu cara berpindahnya fasa demi fasa perkataan uhilla ini. Lalu ketika mana orang-orang Quraisy ataupun orang Arab mereka sembelihkan binatang di sisi berhala-berhala mereka, mereka akan menjerit, binatang ini adalah untuk berhala sekian, binatang ini adalah untuk berhala sekian, binatang ini adalah untuk berhala sekian. Lalu dia menjerit, mengeluarkan suara. Lalu itu fasa penggunaan perkataan uhilla. Uhilla mula-mula digunakan untuk mengeluarkan suara ketika mana melihat anak bulan. Lalu kena gembira, orang Arab akan mengeluarkan suara. Kemudian diguna pakai untuk mengeluarkan suara ketika mana menyembelih di depan berhala. Dan kemudian harinya digunakan secara umum iaitu disembelih. Lalu itu perpindahan perkataan bahasa Arab daripada suatu situasi ke satu situasi yang lain. Daripada mengeluarkan suara ketika mana melihat anak bulan, diambil mengeluarkan suara sahaja, digunakan mengeluarkan suara ketika mana menyembelih binatang-binatang di sisi berhala. Kemudian daripada konsep itu diambil menyembelih sahaja, dan itulah terjemahannya uhilla, iaitu perbuatan melampaui batas
adalah perbuatan menyembelih binatang. Dengan apa? Menyembelih pada waktu itu li ghairillah, untuk selain daripada Allah. Lalu dia sembelih pada waktu itu bukan kerana Allah. Dan ini adalah perbuatan yang melampaui batas, maka binatang, haiwan yang disembelih bukan pada nama Allah, bukan pada waktu itu disebut nama Allah, maka pada waktu itu adalah ianya binatang yang haram. Maksud daripada uhilla li ghairillah, maksudnya dia sembelih binatang itu atas nama berhala, atas nama sesuatu yang tak dibenarkan. Maka pada waktu itu ianya adalah perbuatan yang haram, ianya adalah binatang yang haram. Contohnya orang musyrik pada waktu itu sembelih binatang atas nama berhala mereka, atas nama Tuhan mereka, maka pada waktu itu tak boleh, binatang itu adalah binatang yang haram. Maka inilah 4 binatang yang mana Allah sebutkan, 4 benda yang Allah haramkan. Daripada yang pertama tadi bangkai, darah yang mengalir, kemudian khinzir, dan yang keempat binatang yang disembelih atas nama-nama berhala, selain atas nama selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat-sahabat jangan salah faham. Disebutkan 4 di sini bukanlah bererti 4 sahaja perkara yang haram. Sebab itu kata Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, kita kena faham pada sababun nuzul surah ini yang kita telah belajar pada awal surah Al-An'am, yang mana surah Al-An'am ia telah turun ketika mana lebih kurang pada tahun 5 kenabian, pada waktu Nabi mula-mula berdakwah di Mekah. Waktu itu turun. Maka sebab itu ayat ini turun bukanlah sekadar nak menerangkan apa yang Allah haramkan secara total keseluruhan. Tetapi ayat ini turun sebenarnya pada waktu itu nak membidas orang-orang Quraisy Mekah dan juga masyarakat Arab. Mereka kata benda itu haram, padahal sebenarnya haram. Dan benda yang Allah kata haram, yang itu yang mereka makan dan mereka halalkan. Maka sebab itulah sebenarnya Allah sekadar nak menerangkan benda yang kamu haramkan itu sebenarnya halal. Bahkan Allah suruh ambil manfaat. Tetapi yang sebenar-benarnya haram adalah benda yang kamu buat, benda yang kamu makan, benda yang kamu ambil, itu haram. Daripada bangkai, daripada darah yang mengalir, daripada khinzir, daripada binatang yang kamu sembelih atas nama berhala, itu yang haram. Lalu inilah cara Al-Quran menerangkan. Sebab itu kata Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala di sini, wal ayah makkiyah, kena faham ayat ini turun sebelum hijrah. Walam yakun fi syari'ati fi dhalikal waqti muharram ghair hadhil asya'. Dan pada waktu itu tidak ada perkara-perkara yang haram kecuali 4 perkara ini sahaja. Adapun perkara-perkara yang lain yang haram Allah turunkan pada ayat-ayat selepas daripada hijrah. Contohnya yang ada pada surah Al-Ma'idah, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir dan sebagainya. Begitu juga daripada sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata Imam Ibn Kathir juga, al-ghardu min siyaqi hadhil ayah, tujuan Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat yang ke-145 ini bukanlah pada waktu itu nak menerangkan keseluruhan perkara yang haram. Bukan. Itu bukan tujuannya. Tetapi tujuan Allah bawakan ayat ini sebenarnya adalah untuk membidas orang-orang musyrik Mekah yang pada waktu itu mereka reka perkara yang haram dan juga perkara yang halal dengan tanpa sebarang dalil dan juga penuh dengan kesesatan. Benda yang Allah halalkan, dia pergi kata haram. Tetapi benda yang memang Allah haramkan, seperti 4 perkara ini, itu yang mereka guna. Lalu kena faham penurunan ayat supaya kita tidak salah faham. Lalu kita persoalkan, habis tu takkan 4 ni je yang haram, bererti yang lain adalah halal? Tidak. Itu bukanlah caranya. Kena faham betul-betul ayat ini diturunkan pada waktu bila, pada situasi apa, apakah tujuannya, seperti mana yang diterangkan oleh Imam Ibn Kathir dan juga oleh Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala sebentar tadi.
Maka firman Allah, 4 benda ini adalah benda yang haram, tak boleh dimakan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala pada perkataan berikut, faman, tetapi ada pengecualian untuk benda-benda yang haram ini. Firman Allah, fa, maka, man, orang yang, uturra, terpaksa, berada dalam keadaan utur. Utur ini maksudnya darurat. Orang yang berada dalam keadaan darurat, orang yang berada dalam keadaan yang terdesak yang amat, orang yang berada dalam keadaan pada waktu itu terpaksa yang sangat-sangat. Famanitturra, orang yang berada dalam keadaan darurat. Apakah maksud orang yang berada dalam keadaan darurat? Itulah orang yang contohnya kena paksa makan makanan yang haram. Kalaulah dia tak makan, maka dia akan dibunuh ataupun dipotong anggota dia. Maka itu dah termasuk dalam hukum terpaksa. Contohnya ada orang letak pistol dekat kepala dia. Kalau kau tak makan khinzir ni, maka kau akan ku tembak. Maka dia terpaksa makan. Kalau dia tidak makan, maka pada waktu itu nyawanya ataupun contohnya ada anggota badannya akan dipotong, maka Allah akan terangkan hukum dia kemudian. Lalu maksud terpaksa di sini sama ada dipaksa dengan ugutan nyawa ataupun sebagainya. Yang kedua maksud daripada terpaksa ini adalah dia berada dalam keadaan situasi ju' muhlik, kelaparan yang amat sangat yang pasti boleh membinasakan dia. Contoh dia memang dia lapar sangat. Dia memang lapar. Contohnya berhari-hari tak makan. Sekarang ini yang ada pilihan hanya bangkai. Maka Allah akan terangkan hukum dia. Lalu itulah maksud daripada muttar, orang yang terdesak, orang yang sangat-sangat memerlukan. Sama ada dia kena paksa oleh orang lain ataupun dia berada dalam situasi lapar yang amat sangat. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa, maka, man, orang yang, uturra, yang pada waktu itu berada dalam keadaan terdesak yang amat, terpaksa sangat-sangat. Ghaira, syaratnya adalah apa? Ghaira, tidaklah dia. Bar di sini terjemahnya menginginkan. Tapi nanti saya terangkan apakah maksud bar. Bar terjemahan asalnya adalah at-talab, mencari. Maka Allah menegaskan dengan syarat bukanlah dalam keadaan dia mencari. Mencari apa? Maka diterangkan di sini. Maka ini syarat pada waktu itu darurat. Yang pertama, bukanlah dalam keadaan mencari. Mencari apa? Yang pertama, mencari pada waktu itu, sebentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia memang mencari makanan yang haram. Itu tak boleh. Contohnya makanan halal ada tapi dia tak cari. Dia memang nak cari makanan haram. Maka itu tak dikira darurat. Dia memang pada waktu itu dah tak ada pilihan. Dia syaratnya bukan mencari makanan haram sahaja. Itu maksud yang pertama. Lalu, kalaulah ada makanan yang halal, tak dikira darurat. Dia kena makan makanan yang halal. Tak boleh makan makanan yang haram ini. Lalu maksud yang pertama adalah pada waktu itu dia tidak mencari yang haram. Lalu, dia mesti kena mencari yang halal dulu. Yang kedua, dia bukan mencari kelazatan makanan ini. Ghair talib lahu liladzatih. Dia bukan mencari kelazatan. Macam mana ya rasa bangkai ataupun rasa khinzir? Lalu tak, dia bukan mencari. Memang dia terdesak. Itu maksud yang kedua. Dia bukan mencari yang haram dan dia bukan pada waktu itu mencari kelazatannya. Sebab itu diterjemahkan sebagai mengingin. Dan juga ada beberapa di sini, cukuplah dua maksud bar yang mana terjemahannya adalah talib, iaitu mencari. Dia dengan syarat bukan mencari yang haram, tetapi memang sebab tak ada pilihan, dan dia bukan sebab mencari kelazatan ataupun nak menginginkan ataupun nak cuba rasa, tidak. Syaratnya yang kedua, wala'at, dan tidak melampaui batas. Lalu orang yang berada dalam keadaan terdesak, maka pada waktu itu dia boleh makan akan binatang-binatang yang Allah haram tadi, daripada bangkai, daripada khinzir, dan juga daripada binatang yang tidak disembelih menggunakan nama Allah, maka dia boleh makan. Tetapi syarat yang kedua, wala'at, tidak melampaui batas.
Apakah maksud melampaui batas? Ai ghair mutajawizi saddil ju'ah, tidak melampaui batas bermaksud dia tidak makan lebih daripada kadar keperluan. Kadar yang dibenarkan untuk makan, benda yang Allah haramkan adalah kadar keperluan. Contohnya, dia memang boleh binasa. Sekadar dia boleh teruskan hidup sahaja cukup. Contohnya seketul ataupun 2 ketul kecil daging mencukupi. Bukanlah maksud bila dia boleh makan sampai haram, pada waktu itu dia makan siap tambah lagi, siap tambah. Ataupun sampai sendawa, dah sendawa, makan lagi, tidak. Lalu daripada perkataan wala'at, keluarlah hukum fiqah. Apakah dia? Ad-daruratu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apakah hukum dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tak datang di sini. Bahawa darurat hanya mengharuskan sesuatu itu sekadarnya. Bila dah hilang darurat, maka kembali haram hukumnya. Tak boleh pada waktu itu makan dalam keadaan sampai kenyang, sampai sendawa, sampai tambah. Tak boleh. Sebab itu firman Allah, wala'an famanitturra, maka orang yang berada dalam keadaan terdesak, dalam keadaan terpaksa yang sangat-sangat, maka dia boleh makan yang haram, dia boleh pada waktu itu ambil yang haram. Samalah juga contohnya pada situasi-situasi yang mana kaedah ini telah dijadikan umum. Ad-daruratu tubihul mahzurat, keadaan darurat pada waktu itu mengharuskan perkara yang haram. Tapi adalah sekadarnya. Apa biqadriha, sekadarnya sahaja. Tak boleh lebih. Kenapa? Kerana Allah tegaskan syarat darurat itu adalah wala'at, yang kedua yang tak melampaui batas. Apakah maksud tidak melampaui batas? Tidak melebihi kadar keperluan. Sekadar dia boleh terus hidup mencukupi. Tak boleh makan sampai kenyang. Tak boleh makan contoh keseluruhan binatang tu sorang-sorang. Tak boleh pada waktu itu sampai sendawa, tak. Bila dah terangkatnya pada waktu itu darurat, dia pada waktu itu dah boleh teruskan hidup walaupun sikit, maka kembali haram binatang-binatang yang disebutkan ini. Sebab itu firman Allah, wala'at, dan tidak melampaui batas. Maksudnya tidak melebihi keperluan. Fa'inna, maka orang yang pada waktu itu terpaksa mengambil yang haram, terpaksa, terdesak ataupun dipaksa, maka firman Allah, fa'inna rabbaka, maka sesungguhnya Tuhanmu, Ghafur, adalah mengampuni akan apa yang kamu lakukan, Rahim, dan Maha Penyayang, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ada berikan kelonggaran hukum untuk orang yang terpaksa dan untuk orang yang muttar, untuk orang yang berada di dalam keadaan darurat. Adakah jelas? Saya harap penjelasan ini adalah jelas. Lalu kalaulah mungkin ada sahabat yang baru join hari ini, mungkin dia kurang faham, sebab ini adalah sambungan daripada siri semalam ayat ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan tentang apakah sebenar-benarnya yang Allah haramkan. Sebab apa yang kamu kata haram, tak ada sebarang dalil. Maka Allah terangkan 4 perkara. Dan kita telah belajar tulisan daripada Imam Ibn Katsir dan Imam Qurtubi. Bukanlah 4 perkara ini menunjukkan inilah sahaja benda yang haram. Tapi kita kena faham situasi bahawa bilakah turunnya akan ayat ini, maka pada waktu itu sebenarnya inilah sahaja yang diharamkan. Dan kemudian harinya bila Nabi dah berhijrah, barulah datang ayat-ayat pengharaman sesuatu perkara yang lain. Dan kemudian Allah bawakan di hujung itu bahawa walaupun benda-benda ini haram, tetapi ada pengecualian untuk orang yang muttar, orang yang berada dalam keadaan terdesak. Dan kita dah jelaskan tadi apakah maksud muttar, orang yang berada dalam keadaan terdesak. Sama ada dia dipaksa dengan ugutan yang daripada sudut nyawa dan sebagainya, ataupun dia berada dalam keadaan lapar yang amat, yang boleh menjadikan dia mati dan binasa. Maka Allah sebut makan, tak ada masalah, dengan syarat ghair bagh. Pada waktu itu bukanlah memang dia mencari yang haram sahaja dan langsung tak mencari yang halal. Wala'at,
dan syarat yang kedua tidak melampaui batas. Dan kemudian firman Allah, orang yang terdesak ini, orang yang muttar ini, kalaulah dia makan yang haram tadi, fa inna rabbaka ghafurur rahim, maka sesungguhnya Tuhanmu itu Maha Pengampun dan juga Maha Pengasih dan Penyayang. Saya harap jelas apa perkongsian pada pagi ini. Dan kemudian pada ayat yang berikut, Allah Subhanahu wa taala mula menerangkan tentang golongan-golongan yang melampaui batas. Kan tadi disebut bahawa jangan melampaui batas. Maka Allah bawakan contoh tentang mereka-mereka yang melampaui batas. Siapakah golongan yang melampaui batas pada perkara yang Allah haramkan? Firman Allah, wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dhufur. Maka itulah firman Allah. Sebab itu dalam tafsir Al-Wasit disebut, thumma bayyan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan selepas daripada ayat 145, apakah yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan ke atas orang Yahudi namun mereka melampaui batas. Sebab itu Allah sebut kepada para sahabat Nabi dan juga kepada penduduk Mekah, jangan melampaui batas. Moga-moga bermanfaat insya-Allah pertemuan pada pagi ini. Kita jumpa jam 2.15 nanti dalam perkongsian sejarah Mekah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kali pertama join, mohon jasa baik untuk bantu share dan kongsikan dan jemput join Telegram channel Kuliah Ummah Aziz. Jemput join Telegram channel Kuliah Ummah Aziz. InsyaAllah kita akan mula perkongsian baru khas di Telegram channel melalui voice chat Telegram channel insya-Allah. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.